لهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan. Lanjutan daripada itu, adapun sifat af'al itu, maka yaitu baharu kepada mazhab Imam Asy'ari dan qadim kepada mazhab Imam Abu Mansur, dan yaitu telah tersebut dalamnya. Baik. Syahdan, lanjutan daripada itu, adapun sifat af'al yang kita katakan dahulu, sifat af'al itu lawannya sabit bagi Allah Ta'ala. Sifat zat lawannya mustahil bagi Allah. Namun kedudukan sifat af'al itu, adakah dia baharu ataupun qadim? Adakah dia bersifat dengan hudus atau bersifat dengan qidam? Di situ berlakulah khilaf di antara ulama. Jadi adapun sifat af'al seperti menghidupkan, seperti menjadikan, seperti meniadakan, seperti memberi rezeki, itu dipanggil sifat af'al. Jadi kedudukannya itu adakah qadim ataupun hadis? Hadis artinya bersifat dengan hudus. Qadim artinya bersifat dengan qidam. Baik. Maknanya qadim min haitsu wasfuhu bil qidami. Hadis min haitsu wasfuhu bil hudusi, yaitu bila kita kata hadis kerana bersifat dengan hudus, bila kita kata qidam kerana qadim kerana bersifat dengan qidam. Baik. Jadi sifat af'al itu seperti kita katakan tadi, meniadakan, mengadakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Itu dipanggil sifat af'al. Maka yaitu baharu, yaitu yakni sifat af'al itu menghidupkan, mematikan, mengadakan. Baharu yaitu mengadakan tadi daripada tak ada kepada ada. Kemudian meniadakan daripada ada menjadi tidak ada. Itu dipanggil sifat af'al. Maka sifat af'al yang itu
dikatakan baharu kesemuanya. Baik. Kalau pengajian orang mengaji martabat 7 dikatakan a'yan kharijah. A'yan kharijah yaitu telah dijadikan ruh, telah dijadikan segala-galanya. Sebelum dijadikan, kesemuanya itu maklum di dalam sifat ilmu. Baik. Maka apabila Allah mengadakan, maka itu namanya ijad. Bila Allah meniadakan, namanya i'dam. Maka ijad bahasa Arab, bahasa Melayunya mengadakan. I'dam bahasa Arab, bahasa Melayunya meniadakan. Maka ketika meniadakan, ketika mentiadakan, itu dipanggil sifat af'al. Maka bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kata itu sifat baharu. Kenapa sifat baharu? Kerana dita'alluq oleh sifat qudrah yang ta'alluqnya ta'alluq tanjizi hadis, nama dia ta'alluq tanjizi hadis. Maka sebab itu dikatakan baharu. Yang qidamnya adalah sifat qudrah. Yang baharunya yaitu qudrah tadi, artinya berkuasa. Ketika Allah mengadakan dengan sifat qudrahnya, maka mengadakan itu, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu sifat af'al. Dan mengadakan itu dita'alluq oleh sifat qudrah yang tanjizi qadim, tanjizi hadis. Baik. Dan qadim kepada, yakni kepada mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, dia mengatakan bahawa sifat itu mengadakan, meniadakan, sifat af'al itu adalah qidam belaka. Baik. Itu menurut Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sifat hayat Allah Ta'ala, sifat hidup. Bila Allah menghidupkan sesuatu, dia panggil ihya. Ihya itu, kata Abu Mansur, itu adalah sifat yang qadim lagi azali. Ketika Allah mematikan, ya, Allah meniadakan, itu dia panggil i'dam. I'dam itu bila dia meniadakan dipanggil i'dam. Maka meniadakan itu dikatakan adalah bersifat dengan qidam juga. Ini kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan iaitu telah tersebut dalamnya. Maknanya telah tersebut dalamnya, yakni sifat mengadakan, sifat af'al tadi, mengadakan, meniadakan, itu sudah terkandung di dalam sifat kudrat Allah Ta'ala. Allah mengadakan, Allah mentiadakan, itu dengan sifat kudrah. Baik, itu kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata Abu Mansur, ihya menghidupkan, kemudian i'dam meniadakan, itu terkait dengan sifat takwin. Sifat takwin itu lain daripada sifat kudrah. Maka kesemuanya bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada bersifat dengan qidam. Tapi bagi Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat takwin ke, sifat i'dam ke, ihya ke, ijad ke, sifat af'al, kesemuanya dita'alluq oleh sifat kudrah yang tanjizi hadis, nama dia. Maka oleh kerana itu dia adalah baharu. Baik. Adapun sifat salbiyah, ringkasnya macam mana? Ringkasnya adalah sifat af'al tadi menjadi khilaf di antara Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi untuk mengklasifikasikan adakah dia itu termasuk dalam sifat yang qadim atau sifat yang hadis, yakni baharu. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat af'al itu kesemuanya adalah hadis belaka. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kesemuanya qadim belaka. Ini dipanggil khilaf yang tidak mencacatkan akidah, dipanggil furu'ul aqaid, khilafnya di dalam akidah yang dibenarkan. Baik.
Adapun sifat salbiyah itu, sifat salbiyah makna sifat penafian. Sifat penafian maka iaitu yakni sifat salbiyah tiada qadim dan tiada baharu. Maknanya bukan bersifat dengan qidam, bukan bersifat dengan hudus. Itu dikecualikan. Sifat salbiyah itu sendiri adakah dia bersifat dengan qidam? Dia kata bukannya qidam. Ada kalau begitu, kalau bukan qidam pasti dia baharu, juga bukan baharu. Atas kata setengah ulama, berpandukan pandangan sebahagian ulama mengatakan tidak bersifat dengan qidam dan tidak bersifat dengan baharu. Baik, itu jelas. Adapun sifat nafsiyah itu maknanya sifat yang bangsa kedirian, sifat yang dinisbahkan kepada diri zat, dia panggil sifat nafsiyah. Itu maka iaitu yakni sifat nafsiyah itu dipanggil ain zat, diri zat itu sendiri. Dan makna apa situ? Maka iaitu ain zat. Apa makna ain zat? Dia bukan lain daripada zat. Maknanya zat itu dia, bila dia ada maka ada sifat wujudnya. Itu dipanggil ain zat. Dia tidak menunjukkan kepada sifat yang lain. Seperti kita kata kudrah. Kudrah itu menunjukkan kepada satu sifat yang wujudiyah, yang ada sungguh, yang mana sifat tersebut tidak dapat dinafikan ada pada Allah Ta'ala. Dan adanya itu dapat dilihat kalau seandainya Allah buka hijab. Sifat nafsiyah bukan, dia adalah menunjuk kepada ain zat itu sendiri. Maka ini dipanggil sifat yang subutiyah. Apa makna sifat subutiyah? Sifat subutiyah artinya sifat yang ada sungguh, sifat yang ada lagi sungguh. Makna lagi sungguh itu adalah sekira-kira akal tidak dapat menolak sama sekali, karena bila ada zatnya pasti ada sifat wujudnya, bila tidak ada zatnya pasti tidak ada sifat wujudnya. Seperti kita buat contoh, katakan ini coklat ini ada, maka adalah sifat wujudnya. Hijau ini macam mana? Ini tidak ada wujud hijau, kerana hijau tidak ada di sini. Kalau ada hijau maka adalah wujudnya. Hitam, hitam juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak wujud? Kerana diri hijau tidak ada. Yang ada coklat, maka coklat ini dikatakan wujud. Maka wujudnya itu menunjukkan kepada coklat itu sendiri. Kerana dia ada maka ada wujudnya, dia tak ada maka tak ada wujudnya. Itu dipanggil sifat nafsiyah yang dikatakan ain zat. Baik, ini adalah pandangan yang rajih, pandangan yang kuatnya adalah pandangan yang disebut, yang dikata, yang diputus oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita tidak berkhilaf berkenaan dengan wujud itu sifat ke bukan sifat. Wujud Allah itu ada ke tak ada. Tetapi khilaf kita adalah wujud itu sifat ke bukan sifat. Itu sahaja. Maka kata Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kata wujud itu adalah wujud itu bukannya sifat. Wujud itu adalah ain zat. Kerana ada tubuhnya, ada zatnya, pasti ada wujudnya. Maka tak ada zatnya, maka tidak ada wujudnya. Yang lain daripada itu mengatakan bahawasanya wujud itu adalah satu sifat. Satu sifat. Jadi macam mana kita nak katakan lagi wujud tersebut? Wujud itu adalah halun sabitatun lizzat madamatiz zat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Itu sebagai ulama mentarifkan demikian. Jadi apa yang mudah ni untuk kita faham? Nak kita fahamkan begini, iaitu sebahagian ulama memuktamadkan bahawasanya sifat wujud itu adalah yang dipanggil wujud itu adalah ain zat itu sendiri. Kerana dikatakan
adanya zat maka ada wujud, tidak ada zat itu maka tidak ada wujud. Maka kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia bukan sifat. Namun sebahagian mengatakan dia merupakan sifat. Wujud itu adalah sifat. Baik, itu keadaannya yang ada. Difaham daripada wujudnya zat, kita faham di situ adalah sifat wujudnya. Maka wujudnya itu dikatakan sebagai satu hal yang sabit, yang sungguh bagi zat. Sungguh itu maknanya sehingga tidak dapat ditolak oleh zat akan kewujudannya. Ghairu mu'allalatin bi'illah, tidak dikeranakan dengan satu kerana seperti sifat maknawiyah walaupun dia hal juga. Baik, apa nak mudahkan lagi macam mana? Kita mudahkan lagi, iaitu khilaf juga di kalangan ulama. Ada mengatakan wujud itu sifat, ada mengatakan wujud itu bukannya sifat. Yang mengatakan wujud itu bukan sifat kerana itu adalah ain zat, wujud itu bukannya sifat. Yang mengatakan sifat, dia kata itu adalah sifat. Sifat wujud itu adalah sifat, keadaan wujud yang ada pada Allah kerana ada zatnya. Baik, yang mengatakan tadi bukan sifat, itu adalah pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Maknanya wujud itu sifat atau bukan sifat masih menjadi khilaf di kalangan ulama tauhid, khilaf yang tidak mencacatkan akidah. Baik, kalau ada orang tanya wujud itu sifat ke bukan sifat, kita kata ada khilaf di kalangan ulama tauhid. Ada yang mengatakan dia sifat, ada yang mengatakan dia bukan sifat. Tetapi kewujudan Allah itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Siapa yang khilaf menjadi kufur. Tetapi adakah wujud itu sifat atau bukan sifat, itu khilaf. Kewujudan Allah itu sendiri tidak ada khilaf. Cuma khilafnya dalam menentukan wujud itu sifat ke bukan sifat, itu sahaja. Baik. Dan qaul yang rajih, yang kuat, dan qaul yakni pendapat yang rajih, yang kuat daripada kata jumhur ulama, daripada pendapat, kata makna pendapat majoriti ulama radhiyallahu anhum, bahawasanya sifat salbiyah itu tentu qadimnya. Itu dia kata jumhur ulama. Ulama di sini maknanya ulama usuluddin. Majoriti ulama usuluddin memutuskan bahawasanya sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyat, kelima-limanya itu dia kata qadim belaka, bersifat dengan qidam. Tidak ada permulaan. Baik, macam mana? Dalam muhal maknanya mustahil, ya. Dalam kemustahilan, berpermulaan adam, yaitu wujudnya Allah itu dimulakan dengan tiada, itu adalah mustahil. Sejak bila tidak ada permulaan bagi tidak adanya Allah Ta'ala, itu dikatakan tidak berpermulaan bagi tiadanya, kerana tiada itu tidak wujud sama sekali. Sejak bila tidak wujud, itu dikatakan sejak azali, sejak qadim, ya. Maknanya sejak tidak ada permulaan dia, itu dikatakan qidam. Tadi adalah qadim juga. Baqa begitu juga. Sejak bila Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran, tidak ada permulaan, maka itu kan menunjuk kepada sifat qidam juga. Baik, nanti kita ulang lagi, ya. Dan di dalam pihak muhal tiadanya, yaitu dipandang pada sudut kemustahilan tiadanya, yakni wujud Allah Ta'ala, itu mustahil. Maknanya Allah itu sama ada adam sabik atau adam lahik, maksudnya ini. Saya ulang lagi sebab kitab ni makin lama makin susah. Ya dah. Makin lama makin susah. Saya ulang lagi. Sifat salbiyah itu, ya, sifat
qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah. Itu sifat-sifat salbiyah ini dia kata tentu qadimnya pasti bersifat dengan qidam. Maknanya kesemua sifat tersebut qadim berlaku. Karena kita kata tadi, yaitu sifat salbiyah itu kata setengah ulama tidak qidam, tidak hudus, tidak qadim, tidak hadis, tidak apa lagi kita kata, ya, dia bukannya bersifat dengan qidam, dan dia juga bersifat dengan hudus. Dia bukan baharu, dia bukan sedia ada. Karena sifat salbiyah itu artinya ibarat daripada menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, dan dia sifat penafian. Oleh kerana itu sifat penafian ini adakah bersifat dengan qidam atau dia itu bersifat dengan baharu? Baik, kata sebagian ulama dia tidak qidam, dia tidak baharu, sifat salbiyah yang 5 ni. Kata ulama lagi majoriti mengatakan bahawa sifat salbiyah itu kesemuanya bersifat dengan qidam melaka. Baik, dan pasti bersifat dengan qidam. Tidak katakan tentu qadimnya, pasti bersifat dengan qidam. Baik, dari sudut mana? Dalam muhal permulaan adam, yaitu dipandang pada sudut kemustahilan terjadinya permulaan bagi wujud Allah dengan adam, yakni ketiadaan pada permulaan wujud. Baik, Allah itu tidak berpermulaan, maka qidam yang ada pada Allah yang tidak akan binasa, tidak ada permulaan ini sejak bila? Tidak adalah, kerana Allah itu tidak berpermulaan. Maka segala sifat yang ada pada Allah juga tidak ada permulaannya. Oleh kerana itu sifat qidam yang ada pada Allah ada permulaan ke tak ada permulaan? Tidak ada permulaan. Dibuat contoh dalam muhal permulaan adam, sebagaimana mukhalafah lil hawadis, Allah itu tak sama dengan makhluk. Sejak bila? Dia kata tidak ada permulaan bagi wujudnya, tidak samanya Allah Ta'ala dengan makhluk yang diciptakannya. Kerana memang tidak ada langsung persamaan di antara Allah dengan makhluk. Dan sejak bila itu tidak boleh kita katakan sejak bila, kerana tidak ada permulaan. Itu dikatakan sifat mukhalafah itu juga adalah qadim, sifat qiyamuhu adalah qadim, sifat wahdaniyatnya juga adalah qadim. Dan dalam pihak muhal tiadanya, yaitu akan binasa ke sifat tersebut? Tidak akan binasa. Sentiasa ada pada Allah itu sifat qidamnya, sifat baqa'nya, sifat mukhalafahnya, sifat qiyamuhunya, sifat wahdaniyatnya. Dipandang pada sudut itu, kata jumhur ulama, maka segala sifat salbiyah itu adalah bersifat dengan qidam. Baik, kerana bahawasanya wujud zat Allah Azza wa Jalla itu, ya, wujud zat Allah Azza wa Jalla, wujud zat Allah, diri Allah Ta'ala itu sendiri, tiada tasawur ia dalam akal kita, melainkan dengan bersifat qidam dan baqa dan barang sebagainya. Maknanya tidak dapat kita gambarkan wujud Allah kalau tidak kewujudannya itu bersifat dengan qidam, tidak berpermulaan. Dan tidak dapat kita mengatakan wujud Tuhan itu kalau seandainya Allah itu ada penamatnya. Dan tidak dapat kita gambarkan wujud Allah itu tak dapat diterima oleh akal apabila kita mengatakan Allah itu sama dengan makhluk dia. Maka oleh kerana itu senantiasalah ada sifat salbiyah itu pada Allah Ta'ala. Sejak bila? Tidak ada berpermulaan, maka dikatakan qadim kesemuanya. Baik. Tiada tasawur makna tidak tergambar ia, yakni zat Allah Azza wa Jalla dalam akal kita, dalam pemikiran kita, melainkan dengan bersifat sifat itu dengan qidam, dan wujudnya itu adalah qidam, wujudnya adalah baqa, dan juga lagi 3 baki sifat salbiyah tersebut. Maka ini dikatakan oleh ulama sebagai syarat ketuhanan. Maknanya kelima-lima sifat ini mesti ada pada Allah Ta'ala.
mesti dia qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan juga wahdaniyah. Kalau tidak boleh dikatakan sebagai Tuhan, tidak dapat kita kata dia wujud, ya. Kita nafikan satu contoh, Allah itu tidak bersifat dengan qidam. Bagaimana wujud dia? Boleh kita gambarkan wujud dia macam mana? Pasti ada yang menjadikan dia. Maka tak boleh kita katakan Allah itu sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana Allah itu wujudnya tidak bersifat qidam. Ada permulaan. Kalau begitu, siapakah yang memulakan permulaan bagi Allah? Maka dia diciptakan oleh zat yang lain. Pasti zat yang lain itulah sebagai Tuhan. Oleh kerana itu tertutup, masdud, makna terhalang jalan ke arah itu. Bila kita mengatakan Allah itu wujudnya adalah tidak berpermulaan. Sejak bila dia tidak berpermulaan? Sejak qadim lagi, azali lagi. Maka dikatakan qadimnya sifat qidam, qadimnya sifat baqa', qadimnya sifat mukhalafah, sampailah qadimnya sifat wahdaniyah. Baik. Dan adapun bicara sifat salbiyah, dan adapun bicara sifat salbiyah, tiada qadim, tiada baharu, yang tadi yang kita katakan tadi. Adapun sifat salbiyah itu maka iaitu tiada qadim dan tiada baharu atas kata setengah ulama yang tadi. Dia terangkan balik bawah ni. Dan adapun bicara sifat salbiyah tiada qadim tiada baharu, maka iaitu dalam bicara lughawiyah, iaitu pada sudut bahasanya. Pada sudut bahasanya, bukan bicara istilahiyah, ya. Kerana pada lughawiyah itu adalah ibarat daripada menafikan. Itu makna salbi. Salbi kata Imam Syarqawi artinya intifa. Kata Imam Sanusi, salbi itu, salbiyah artinya nafyiyah. Nafyiyah ataupun nafyun. Salbiyah artinya nafyiyah. Kata Imam Syarqawi, nafyiyah itu maknanya nafi. Kata Imam Syarqawi, nafi itu maknanya intifa. Apa beza antara nafi dengan intifa? Ada beza. Nafi dengan intifa beza. Nafi itu dinafikan. Kalau kita menafikan, orang kata kita, ada orang kata kamu ni pembohong, kita kata tidak, itu menafi. Kalau intifa, tak perlu dinafikan, dia ternafi dengan sendirinya. Seperti kita kata apa lagi? Cerai dan tercerai. Cerai, orang tu ceraikan bini dia. Tercerai arti tanpa dia mengkehendaki menceraikan, maka tercerai perhubungan laki bini. Nafi tadi, intifa ternafi. Ketika bila intifa, ketika tidak ada yang menafikan akan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ketika bila? Ketika tidak wujudnya segala makhluk. Makna kita tak wujud lagi. Tok guru kita pun tak wujud, guru kita pun tak wujud. Tidak ada orang membahaskan tentang ilmu tauhid. Ketika ada orang bahaskan, baru ada menafikan sifat tidak layak bagi Allah. Sebelum makhluk diciptakan, apakah sifat itu ada pada Allah? Tak ada. Sifat kekurangan tak ada pada Allah. Siapa yang menafikan? Tidak ada siapa menafikan, tetapi ternafi dengan sendiri. Itu dia panggil intifa. Ketika kita ada ni panggil nafi, kerana kita ada yang menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, sifat mati, sifat lemah, sifat apa lagi, jahil, itu kita nafikan daripada Allah Ta'ala. Kalau tak kita nafikan, berdosa kita. Baik. Segi bahasa sahaja. Apa segi bahasa maksud dia? Iaitu bila menyebut tentang salbi, intifa atau nafiyah ini, artinya adalah ibarat daripada menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ibarat tu makna apa dia? Ibarat artinya ungkapan. Satu ungkapan bagi sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi panggil salbi. Oleh kerana itu sekadar ungkapan, dia qadim ke dia azali?
atau dia hadis, maka dia bukan qadim, dia bukan azali. Dia bukannya hadis, bukan baharu atau bukannya bersifat dengan kidam. Bukan bicara istilahiyah, bukan bicara secara istilah yang telah disepakati oleh ulama usul terhadap makna salbi. Di perbahasan yang lebih dalam daripada itu, seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama tentang sifat qidam, baqa, mukhalafah, hawadis. Kalau sekadar segi bahasanya sahaja, sekadar ibarat atau ungkapan terhadap sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, maka kalau begitu dia qadim ke azali, ibarat tersebut itu bukannya qadim, itu bukannya hadis. Baik, itu dia kata yang dimaksudkan oleh minoriti ulama itu adalah perbahasan dari sudut bahasanya sahaja. Tapi kalau istilahiyah, qadim belaka. Baik. Dan adapun sifat salbiyah dalam hak wujud yang baharu, adapun sifat salbiyah dalam hak, yaitu dalam zat wujud kewujudan yang baharu, yaitu makhluk. Maknanya salbi yang ada pada kita macam mana? Maka yaitu tentu baharunya, tentu baharu. Apa makna salbi? Salbi maknanya apa dia? Nafyun, penafian, tidak artinya. Kita juga ada salbi, kita juga ada salbi. Salbiyah ada pada kita. Apa contoh salbiyah yang ada pada kita? Yaitu kita kata contoh dia, yaitu orang yang tidak ada anak. Minta maaf kalau tidak ada anak, bukan senang ngata, tapi buat contoh, buat contoh. Ulama dia kata apa makna tidak ada anak? Tidak ada anak itu, tidak ada anak itu penafian, ya. Penafian daripada tidak ada anak dipanggil mandul. Mandul tu makna apa dia? Tidak, tidak itu dipanggil salbi. Maka tidak ada anak yang nisbah kepada manusia itu baharu. Baik. Atau kaedah lain, apa jua yang dinisbahkan kepada yang baharu, maka baharu pula. Dan dinisbahkan kepada zat yang qadim, maka qadim dia. Jadi oleh kerana itu dinisbahkan salbi kepada manusia dengan makna menafi-nafi semua tadi itu, maka itu baharu belaka. Apa makna miskin? Tidak berharta, maka tidak itu dikatakan salbi. Baik. Maka salbi yang ada pada manusia itu dikatakan baharu belaka. Ulama dulu dikaji semua salbi yang ada pada manusia, ma'ani yang ada pada manusia, maknawiyah yang ada pada manusia. Mana satu? Nafsiyah yang ada pada manusia. Kesemuanya bersifat dengan baharu belaka. Baik bukan salbi sahaja. Daripada nafsiyahnya, daripada salbiyahnya, daripada ma'aninya, daripada maknawiyahnya. Kudrah yang ada pada manusia. Kudrah yang ada pada kita, kekuatan kita kan baharu juga. Iradah, kehendak nak datang daripada nafsu kita, itu juga baharu. Ilmu pengetahuan yang ada pada kita baharu juga. Ruh yang menyebabkan kita hidup, itu juga baharu juga. Pendengaran kita, penglihatan kita, percakapan kita, lidah kita baharu belaka. Itu kalau ma'ani. Maka faham daripada ada kudrah, maka ada kekuatan. Kekuatan itu ma'ani, maknawiyahnya yang mengiringi ma'ani tadi itu juga baharu. Diri kita yang ada ini, ya, diri kita yang wujud, kewujudan kita depan mata ini, dia kata nafsiyah kita ni, itu juga baharu. Maka kesemua yang ada pada kita baharu belaka, bukan sekadar salbiyah. Baik, syahdan. Bermula makna ghairiyah. Ghairiyah ni lawannya ainiyah. Parahlah tuan-tuan, ya. Daripada mula tadi dia memang berbelit-belit kan dengan istilah-istilah dia. Kalau kita orang Islam kata golo lah kan. Dengan istilah ainiyah, ghairiyah. Ni ghairiyah pula. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Tu kan. Baik. Ada nama lagi pula ainiyah. Ainiyah lawan daripada ghairiyah.
Baik. Syahdan bermula, ya, ini lanjutan daripada itu. Bermula makna ghairiyah. Ghairiyah ni dia nak mensifatkan ghair. Ghair itu maknanya terpisah. Terpisah. Ghairiyah. Baik. Seperti kita katakan coklat dengan meja ini. Coklat dengan meja. Yang ini coklat ini warna, bukannya meja, tapi ada pada meja. Warna ini sifatnya, meja ini zatnya. Baik. Maka adakah dia benda yang sama? Tidak sama. Dipanggil ghairiyah. Ghairiyah. Satu sifat, satu zat. Satu arad, satu lagi jisim. Baik. Boleh faham tuan-tuan? Dia nak cerita kat kita ni supaya kita kata sifat ma'ani itu itulah zat. Walhal itu pandangan daripada Mu'tazilah. Maka kedua-duanya adalah berbeza. Sifat adalah sifat, zat adalah zat. Tetapi dia tidak, bukanlah kita kata lain daripada zat dan bukan dia zat. Dikatakan ghairiyah ni. Ada perbezaan antara keduanya, seperti coklat dan juga meja. Coklat ini warnanya dan meja ini adalah dirinya. Maka dirinya ini dipanggil sebagai zat dan ini dipanggil sebagai sifat, color dia ni. Atau istilah tauhid kita kata ini adalah jirim dan jisimnya, yang ini adalah aradnya. Ini warnanya arad dia. Diri dia ni, meja dia ni dipanggil sebagai jirim ataupun jisim. Kenapa disebutkan ini? Supaya jangan kita berpegang dengan pegangan Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Karena dia kata zat itulah yang kudrah. Jadi zat ma'ani kudrah itu adalah zat itu sendiri. Kita kata tak. Zat satu suku, sifat satu suku yang lain. Kita katakan ghairiyah. Baik. Syahdan. Bermula makna ghairiyah itu, maka iaitu beberapa maknanya. Makna ghairiyah ni ada banyak makna, ada beberapa makna, lebih daripada dua lah. Baik. Dan setengahnya, yakni setengah daripada makna ghairiyah itu, iaitu racan. Racan tu maknanya ungkapan. Ungkapan daripada tiap-tiap dua maklum. Dua maklum ni maknanya dua benda yang diketahui. Baik. Yang sah, yang boleh mengetahui dengan salah suatu serta tiada mengenal lainnya. Dua benda yang maklum tapi satu lagi ni tidak diketahui akan hakikatnya, yang ini diketahui. Jadi makna nak menunjukkan ada ghairiyah, maknanya ada perpisahan antara dua benda. Dua benda dia kata yang mana tiap-tiap kedua-duanya maklum, tetapi sah mengetahui akan hakikat yang satu, tetapi yang satu lagi tidak dikenal akan hakikatnya. Itu adalah ghairiyah, iaitu dua benda yang berbeza pada hakikat. Baik, tapi satu tu kita tahu, satu ni kita tak tahu akan hakikat, tapi kita maklum yang kedua-duanya itu adalah benda yang berasingan. Baik. Itu hakikat yang pertama bagi ghairiyah. Baik, boleh ke tuan-tuan? Nak saya sambung tadi ke kita berhenti dulu? Saya ingat kita berhenti dululah, ya. Kita berhenti dulu kerana agak sulit dia perbahasan dia. Yang tadi pun saya rasa kita dah sampai ke alam yang di sebalik mata. Jadi kita berhenti di sini. Kita ambil nanti syahdan bermula makna ghairiyah itu, maka iaitu beberapa maknanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Inilah kehebatan kitab-kitab lama, tuan-tuan. Al-Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu